أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah, anak-anak berustazah bersama ustazah, iaitu Ustazah Sakinah. Okey, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Tauhid tahun 4. Okey, kamu semua boleh tengok buku teks Tauhid yang ada pada kamu, ataupun kamu boleh tengok pada slide ustazah paparkan saja. Okey, sebelum itu kita baca doa dulu. Mari kita membaca doa belajar bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga dengan kita membaca doa, pembelajaran kita pada hari ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, hari ini kita akan belajar pelajaran yang pertama. Masih lagi pelajaran yang pertama. Di bawah tajuk apa? Tajuk besar dia ialah sifat wajib dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Okey, sebelum ni kamu juga dah belajar dah sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Kamu dah belajar 3 sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Pada hari ini kita akan belajar yang keempat pula. Okey, apakah dia yang keempat? Okey, mari kita lihat slide yang seterusnya. Okey, baiklah. Cuba kamu lihat dan perhatikan slide ini. Okey, ustazah ada paparkan satu gambar. Okey, cuba kamu perhatikan gambar apakah itu? Ya, betul. Itu ialah gambar perkataan nama Allah Subhanahu wa taala, tulisan Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu bukan gambar Allah, kerana kita sebagai manusia kita tidak boleh membayangkan bagaimana rupa dan bentuk Allah Subhanahu wa taala, kerana kita semua tidak tahu, kerana kita semua tidak nampak Allah itu bagaimana. Okey, itu ialah tulisan nama Allah Subhanahu wa taala. Okey, baiklah. Apa yang kita nak belajar pada hari ini berkaitan dengan Allah? Ya, kita nak belajar berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat wajib dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Apakah sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala? Contohnya seperti mendengar, sifat Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha apa lagi? Allah Maha hidup, Allah Maha kuat, Allah Maha kaya, Allah Maha pengampun. Okey. Hari ini kita akan belajar daripada salah satu yang ustazah sebutkan tersebut. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk apa? Tajuk Qauluhu Ta'ala Hayyan. Lawannya Qauluhu Ta'ala Mayyitan. Qauluhu Ta'ala Hayyan, lawannya Qauluhu Ta'ala Mayyitan. Itu yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, baik. Sekarang kita baca dulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, objektif ini ialah apa yang ustazah nak kamu capai pada akhir pembelajaran pada hari ini. Okey, yang pertama, kamu dapat menerangkan maksud Qauluhu Ta'ala Hayyan, lawannya Qauluhu Ta'ala Mayyitan dengan lancar. Yang kedua, mengenal
mengenal pasti dan membaca dalil-dalil sifat wajib dan mustahil bagi Allah dengan baik dan bertajwid. Yang ketiga, menghubung kaitkan sifat wajib dan mustahil bagi Allah dengan kehidupan seharian kita. Okey, itu adalah objektif yang Ustazah nak kamu capai, supaya kamu boleh faham dan berguna untuk kamu. Okey, sebelum kita belajar, mestilah kita kena tahu apakah itu hayyan, apakah itu sifat hayyan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat hayyan bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala tetap hidup selama-lamanya dan hidup Allah tiada permulaan dan pengakhirannya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni, sifat Allah itu maha hidup. Allah adalah kekal selama-lamanya dan Allah tidak akan mati, kerana mati itu ialah sifat mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup Allah ini tiada permulaan dan tiada pengakhirannya. Kita sebagai manusia pun tidak tahu bagaimana permulaan dan pengakhiran Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah tiada permulaan dan pengakhirannya. Kita tidak boleh membayangkan perkara yang kita tidak nampak. Okey, faham? Okey, baik. Kita masuk kepada pembelajaran kita pada hari. Sifat wajib bagi Allah. Kaunuhu ta'ala hayyan, lawannya sifat mustahil bagi Allah. Kaunuhu ta'ala mayyitan. Okey, maksud kaunuhu ta'ala hayyan ialah keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Hayyan bermaksud hidup. Lawannya kaunuhu ta'ala mayyitan. Kaunuhu ta'ala mayyitan, iaitu sifat mustahil bagi Allah. Kaunuhu ta'ala mayyitan, yang bermaksud keadaan Allah Ta'ala yang mati. Mayyitan bermakna mati. Mayyitan bermaksud mati. Okey, jadi kalau kamu nak hafal, kamu hafal hayyan lawannya mayyitan. Hidup lawannya mati. Hayyan lawannya mayyitan. Begitu. Tapi yang depannya kaunuhu ta'ala, kamu hafal juga. Kaunuhu ta'ala hayyan lawannya kaunuhu ta'ala mayyitan. Okey, mari kita baca sama-sama dalil untuk kaunuhu ta'ala hayyan. Okey, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia tu siapa? Dia tu ialah Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala, yang tetap hidup dan kekal selama-lamanya, mentadbirkan sekalian makhluknya. Daripada surah Al-Imran ayat 2. Dalam ayat ini menerangkan kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak untuk disembah. Kita tidak boleh menyembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh mensyirikkan dan menduakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkara-perkara lain, kerana ianya berdosa. Okey, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan kekal selama-lamanya mentadbirkan sekalian makhluknya. Okey, Allah mentadbir sekalian makhluknya di dunia dan di akhirat. Okey, baik. Seterusnya kita baca pula dalil untuk sifat mustahil bagi Allah, iaitu kaunuhu ta'ala mayyitan, yang bermaksud keadaan Allah yang mati. Okey, mari kita baca sama-sama dalilnya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi
وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan berserahlah engkau kepada Allah, Tuhan yang hidup, iaitu Tuhan yang hidup, yang tidak mati, serta bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah ia mengetahui secara mendalam akan dosa-dosa setiap hambanya. Daripada surah Al-Furqan ayat 58. Okey, baik. Dalam ayat ini menerangkan supaya kita sebagai manusia untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Tuhan yang hidup, yang tidak mati, dan kita hendaklah bertasbih kepada Allah dengan memujinya. Macam mana bertasbih kepada Allah? Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Sebagai tumbuhan pun, haiwan-haiwan semua bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi manusia. Dan cukuplah ia mengetahui secara mendalam akan dosa-dosa hambanya. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Sama ada dosa kecil, dosa besar, semuanya Allah tahu kerana Allah Maha mengetahui. Baik, mari kita baca, fahami dan fikirkan. Baik, yang pertama, Allah Maha hidup tanpa permulaan dan tanpa pengakhiran. Okey, jadi di sini Allah ini bersifat hidup. Allah Maha hidup, dan hidup Allah tiada permulaan dan tiada pengakhirannya. Yang kedua, Allah Maha hidup tanpa memerlukan makanan dan minuman. Seperti kita manusia perlukan makanan dan minuman, tapi kita perlukan makanan dan minuman untuk hidup, bukan hidup untuk makan dan minum. Allah Subhanahu Wa Taala tidak makan, tidak minum, tidak ngantuk, tidak tidur, tidak beranak dan tidak berketurunan dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mempunyai sifat yang sama seperti makhluk-makhluk yang Dia ciptakan. Yang ketiga, Allah berkeadaan hidup yang kekal selama-lamanya. Allah Subhanahu Wa Taala akan kekal dan Allah tidak akan mati. Yang keempat, mustahil bagi Allah untuk bersifat mati kerana Allah yang menghidup dan mematikan. Baik, mustahil lah bagi Allah untuk ada sifat mati tu, sebab Allah yang menciptakan alam, yang menghidupkan manusia dan segala-gala makhluknya. Allah yang maha menciptakan, maha menghidupkan dan mematikan sekalian makhluknya. Dan Allah juga akan mentadbirkan sekalian makhluknya, kerana Allah ialah Sang Pencipta seluruh alam. Baik, kesimpulan untuk pembelajaran pada hari ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala wajib mempunyai sifat hayat, iaitu hidup, dan mustahil baginya mempunyai sifat mayitan, iaitu mati, yang sama dengan makhluknya. Sifat hidup Allah ini tidak sama sebagaimana dengan kehidupan alam seperti manusia, malaikat, haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan dan makhluk yang lain yang Allah ciptakan. Allah hidup tidak berhajat terhadap sesuatu seperti pada makhluk yang menghajatkan dan memerlukan nyawa. Seperti manusia perlukan nyawa, nafas, makan dan minum. Manusia perlukan nafas, haiwan juga perlukan nafas, tumbuhan juga memerlukan pernafasan untuk hidup. Makan dan minum juga manusia perlu kerana makan dan minum untuk hidup. Sama juga seperti tumbuhan dan haiwan dan makhluk yang lain. Kehidupan makhluk merupakan hasil daripada pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada saat yang dikehendakinya, kehidupan makhluk itu akan berakhir dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, wajib di atas setiap mukallaf untuk mengetahui serta mengaku di dalam hatinya
yang Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat hayyan iaitu hidup. Satu sifat yang ada pada zat Allah, dan dengan sifat hayyan ini Allah itu hidup dan tidak akan maut. Maut tu apa? Mati. Kerana itu ialah sifat mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Itu adalah kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini yang Ustazah dapat simpulkan. Okey, sebelum kita menghabiskan kelas, mari kita sama-sama bernyanyi sambil menonton video. Okey, jom kita lihat. Hai! Seronok kan cerita Alif Sofia? Kawan-kawan nak tengok lagi? Kalau kawan-kawan nak tengok, jangan lupa tekan button subscribe dan ikon loceng sekali ya. Alif buat apa tu? Ada-ada je Alif ni. Why?
Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini untuk mata pelajaran Tauhid tahun 4 untuk tajuk Kaunuhu Ta'ala Hayyan, lawannya Kaunuhu Ta'ala Mayyitan. Okey, baik Ustazah harap kamu semua faham dengan apa yang Ustazah dah sampaikan, dengan apa yang Ustazah dah terangkan pada kamu pada hari ini. Semoga kamu dapat mengambil iktibar dan manfaat daripada apa yang Ustazah ajarkan untuk masa depan kamu dan kebaikan kamu. Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu, kita akhiri kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, baik, itu saja daripada Ustazah untuk pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum.